Bismillahirrahmanirrahim. Sekalung apresiasi saya hulurkan buat ahli panel yang bijaksana seterusnya. Hadirin hadirat warga penerus kelangsungan kemerdekaan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warga intelektual dan salam satu Malaysia. Alhamdulillah, bertemu kita dalam forum kali ini yang akan mengupas satu isu yang kali ini yang bertajuk Forum Kemerdekaan. Bulat air kerana pembentuk, bulat manusia kerana muafakat. Tak kenal maka tak cinta. Kalau tak cinta, bagaimana hendak bersama? Maka saya ingin memperkenalkan ahli-ahli panel pada hari ini yang pastinya mempunyai idea-idea bernas yang akan dikongsi bersama. Baiklah, memperkenalkan ahli panel pertama, Muhammad Hafizul Adib bin Muhammad Syukri sebagai Ketua KRSM 1 dan Ketua Umum 1. Ahli panel yang kedua, Nisa Sofiah binti Syahrin Nizam sebagai Ketua Pengawas 2. Okey. Panel yang ketiga, Nur Khadijah binti Burhanuddin sebagai Ketua Umum 2 dan Ketua Badar 2. Dan saya, Arif Haikal bin Zulkifli, sebagai Ketua Pustakawan 1, selaku moderator anda pada majlis malam ini. Baiklah, tanpa membuang masa, terus kepada intipati forum yang akan kita bincangkan pada hari ini. Baiklah, saya menjemput ahli panel yang pertama, Muhammad Hafizul Adib, untuk menjawab soalan yang pertama. Okey. Baik. Muhammad Hafizul Adib. Dah ready dengan jawapan? InsyaAllah. Okey, baik. Soalan yang pertama. Sebagai seorang pelajar, apakah yang anda faham tentang kemerdekaan? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Arif Haikal sebagai MC pada hari ini. Baik, saya akan terus kepada soalan yang pertama, iaitu sebelum kita masuk kepada apakah maksud kemerdekaan, suka untuk anda ingatkan apakah maksud merdeka dahulu sebelum kita pergi kepada kemerdekaan. Okey, yang pertama,
Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, merdeka itu bermaksud bebas daripada penjajah ataupun berdiri sendiri. Jadi bagi Ana sendiri, apakah maksud merdeka? Ialah bebas daripada cengkaman penjajah dan membuat satu pemerintahan sendiri dan membawa kepada satu hala tuju oleh pemerintah itu sendiri. Jadi daripada maksud merdeka ni, apa yang anda dapat nampak, maksud kemerdekaan itu sendiri adalah negara yang negara merdeka yang membawa kepada negara yang berdaulat di bawah pemerintahan Perdana Menteri dan raja berkuasa mutlak. Itu saja untuk soalan yang pertama. Okey, baik. Terima kasih kepada ahli panel yang pertama. Okey, seterusnya kita akan pergi lebih lanjut kepada ahli panel yang kedua, iaitu Nisa Sofia untuk menjawab soalan yang kedua. Okey, baik Nisa. Okey. Soalan yang akan ditujukan ialah bagaimanakah untuk memupuk semangat kemerdekaan dalam kalangan murid sekolah? Okey, baik, silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Okey, pertama sekali untuk menjawab persoalan kedua ni adalah kita kena faham dulu kemerdekaan ni apa. Macam yang Ketua Umum pertama tadi cakap, yang mana kemerdekaan ni adalah kita bebas dari penjajahan. Okey, itu memang adalah dari segi fizikalnya kita nampak macam tu. Okay, tapi dari segi rohaninya kita boleh lihat kita bebas untuk memberi pendapat dan juga memberi hak bersuara. Itu adalah satu kebebasan yang telah diberikan sekarang kan. Yang mana rakyat hari ini boleh mengkritik kerajaan dan kerajaan boleh menjadi memberikan satu pemerintahan yang lebih baik. Okay, itu adalah kemerdekaan yang kami fahamlah. Dan apa yang kita perlu faham tentang kemerdekaan ni bukanlah semata-mata kita bebas daripada penjajah, tapi juga kita bebas daripada segi pemikiran dan juga kebebasan bersuara tu. Yang tu yang pertama. Dan untuk menjawab persoalan saudara Alif tadi, yang macam mana kita ingin memupuk semangat kemerdekaan dalam kalangan pelajar kan. Okey, untuk kita pupuk satu perkara, kita kena mula dari perkara kecil, iaitu dari institusi kecil, iaitu daripada keluarga. Yang mana ibu bapa perlu menjadi satu contoh teladan kepada anak mereka untuk macam mana untuk kita jadi seorang warga negara yang bertanggungjawab. Kadang benda tu kecil tapi benda tu memberi satu impak yang besar kepada anak muda sekarang. Okey, contohlah kan, ibu bapa bagi contoh tak buang sampah merata-rata tu pun dah menjadi satu contoh untuk kita menjadi seorang warga negara yang bertanggungjawab untuk menjaga kebersihan negara kita. Adakah kalau kita negara kita kotor, negara kita dalam keadaan baik? Tak. So dengan kita beri satu contoh yang simple macam tu pun anak-anak kecil ni boleh ikut contoh dan itu boleh menjadikan satu semangat untuk kita menjaga kemerdekaan kita. Okey, yang tu yang pertama. Dan yang kedua adalah kalau di bangku sekolah, kita boleh lihat siapa lagi kalau bukan guru-guru. Yang mana guru-guru hari ini telah pun mendidik generasi muda sekarang untuk faham sejarah hari ni, kita belajar sejarah hari ni bukan semata-mata untuk jawab exam semata-mata kan. Kita jawab untuk kita kenal apakah negara kita, macam mana sejarah negara kita, macam mana kita boleh merdeka dan sebagainya. Jadi dari situ kita bukanlah untuk belajar semata-mata tapi untuk kita
cari balik semangat kemerdekaan daripada generasi anak muda. Dan kalau di bangku sekolah, bukanlah pelajaran dalam kelas je yang akan kita tengok. Tapi kita boleh buat pelajaran di luar kelas. Contoh, lawatan sambil belajar. Itu adalah salah satu, kami rasa benda tu ada salah satu cara efektif untuk kita dapat balik semangat kemerdekaan tu. Contoh kan, kita boleh usahakan buat satu lawatan sambil belajar untuk kita faham lebih lanjut tentang sejarah negara kita. So walaupun sekarang ni kita boleh tengok takvim sekolah kita dalam keadaan sangat padat, tapi kita benda tu boleh usaha dan boleh dicadangkan kepada guru-guru untuk kita nak bagi kata pelajaran ni bukan dalam kelas je, tapi di luar kelas pun penting juga pelajaran tu kan. Okay, yang tu yang kedua. Dan yang ketiga adalah dari sudut negara, yang mana negara kita hari ni ada industri perfilman dan sebagainya kan. Dan anak-anak muda, semua benda di hujung jari untuk kita tengok. Jadi, kita boleh lihat bagaimana industri perfilman negara kita mengeluarkan cerita-cerita yang mengisahkan sejarah negara dan juga pahlawan-pahlawan negara untuk pertahankan kemerdekaan kita ni kan. Okay, so dari situ, bila kita tengok hari tu kan, cerita Pascal, kita boleh tengok macam mana semangat dan kawan-kawan kita bila kita sambut hari kemerdekaan tu. So benda tu sangat penting lah. Dan benda ni bukan hanya sebelah pihak je yang kita perlu lakukan. Kalau ibu bapa lakukan, guru tak payah dah. Bukan macam tu. Semua kena bertanggungjawab untuk memupuk semangat kemerdekaan ni dalam generasi muda dan generasi akan datang untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita. Okay, yang tu je. Okey, baik. Terima kasih kepada saudari Nisa. Apa yang anda faham daripada kedua ahli panel sebentar tadi ialah maksud merdeka bukan sahaja bebas dari penjajah, malah ia juga boleh dikaitkan kepada bebas daripada pengaruh yang negatif, ya. Dan juga semangat maksud kemerdekaan itu sendiri boleh semangat nasionalisme itu sendiri boleh dipupuk dari kecil, iaitu bermula daripada institusi keluarga sendiri. Maknanya seperti bab kata peribahasa, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Jadi semua pihak haruslah menggalas tugas untuk memupuk semangat kemerdekaan dalam masyarakat. Okey, baik. Kita terus kepada ahli panel yang ketiga, iaitu Nur Khadijah. Okey, baik Khadijah. Soalan saudari ialah, jelaskan peranan anda sebagai generasi muda hari ini dalam mengekalkan kedaulatan dan kemerdekaan tanah air kita. Okey, baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara anda ke? Kurang jelas Khadijah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar. Ya. Terima kasih Menurata. Berbalik kepada soalan, apa yang
Ana faham tentang peranan sebagai generasi muda untuk mengekalkan kedaulatan dan kemerdekaan tanah air kita. Yang pertama adalah mempertahankan perpaduan, iaitu mempertahankan perpaduan antara kaum. Itu yang kita tahu Malaysia ni ada pelbagai kaum, ada pelbagai etnik, ada pelbagai agama. Macam ada bangsa Cina, ada bangsa India dan Kazakh dan sebagainya lah. Okey, macam mana nak mempertahankan perpaduan tu adalah kita boleh berusaha mengenali budaya kaum-kaum yang lain. Contohnya kita berusaha mengenali kejiranan kita dengan bertemu dalam perayaan ke, ataupun sebagai macam nanti kalau kita dah masuk ke alam pembelajaran seterusnya iaitu universiti situ, nanti kita akan jumpa ramai yang lagi kaum dan kita kenalah mengenali dan cuba menghormati pelbagai budaya itu. Yang kedua, kita hendaklah menjaga akhlak. Menjaga akhlak seperti tidak berlebih-lebihan dalam satu perselisihan faham. Kita taklah macam memfitnah, membuat fitnah, mengatakan bahawa kaum ni banyak buat salah lah apalah. Kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Itu saja daripada Ana. Okey, baik. Terima kasih kepada saudari Nur Khadijah. Okey, baik. Pusingan pertama telah selesai. Okey, baik. Kita akan bergerak kepada pusingan kedua. Okey. Kita akan memanggil semula ahli panel pertama iaitu Muhammad Adib. Muhammad Hafizul Adib. Okey. Soalan yang akan ditanyakan adalah berkaitan tentang undi 18. Okey. Apakah pendapat anda tentang undi 18 dan adakah anda bersetuju dengan pelaksanaan undi 18 selepas PRU baru-baru ini? Silakan. Baik, terima kasih saudara Alif Haikal. Okey, pertama sekali sebelum Ana menjawab soalan saudara Alif Haikal, suka untuk Ana terangkan semula apakah itu undi 18. Jadi undi 18 ni seperti nama dia, undi 18 ni adalah undi di mana golongan muda yang berumur 18 tahun untuk diberikan hak untuk mengundi daripada umur 21 dibawa kepada umur 18. Jadi apa yang kita tahu tentang undi 18 ni? Okey, undi 18 ni tercipta pada 16 Julai 2019 yang direalisasikan oleh Syed Saddiq yang menjadi bukti pemerkasaan demokrasi yang dimulakan oleh anak muda. Jadi rang undang-undang perlembagaan ataupun kita sebut sebagai pindaan pada tahun 2019 memperoleh sokongan sebanyak 211 daripada 222 ahli parlimen, persetujuan ahli-ahli Dewan Rakyat setelah 2 kali mengundi. Okey. Setelah 2 kali undian. Okey. Itu adalah sebagai apa namanya? Latar belakang undi 18 ni. Okey, baik. Seterusnya apa itu maksud undi? Okey, undi ni maksudnya kita memberikan, sebagai kita memilih siapa yang akan memimpin kita ataupun siapa yang akan membawa kita di dalam satu kehidupan kita. Contohnya kalau kalau di sekolah, ada beberapa sekolah yang mereka membuat sistem demokrasi ataupun pengundian ni, pelajar-pelajar mengundi untuk memilih pemimpin mereka. Kalau seperti kat sekolah Islah, sekolah kita, kita sebut sebagai Majlis Perwakilan Pelajar. Jadi di dalam Majlis Perwakilan Pelajar itu dipilih oleh oleh pelajar-pelajar sekolah itu sendiri. Okey, daripada pengundian ni, undi 18 ni dapat kita tahu
orang yang berumur 18 ni dia banyak menyumbang kepada sosioekonomi masyarakat dan memikul tanggungjawab kerajaan. Sebab apa? Sebab orang yang berumur 18 ni dibolehkan bekerja dan diberikan tanggungjawab, mereka boleh berkahwin dan sebagainya lah. Jadi dekat situ kita nampak hak-hak yang diberikan tu adalah perlu untuk mereka memilih untuk siapa yang akan memimpin mereka. Sebab nasib mereka untuk hidup tu tertuju kepada siapa yang memimpin mereka. Jadi itulah sedikit sebanyak daripada soalan dia tadi adalah setuju atau tidak, betul? Jadi bagi anak adalah setuju undi 18 itu diberikan undi itu diberikan kepada orang-orang yang berumur 18 tahun. Okey, itu saja daripada Ana. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih kepada ahli panel pertama, Adib. Okey, tentang pendapat beliau sebentar tadi. Okey. Okey, kita bergerak kepada ahli panel yang kedua, iaitu Nisa Sofiah kembali. Okey, baik Nisa. Soalan yang akan ditujukan adalah berkaitan tentang Malaysia Madani. Okey, tema kemerdekaan pada tahun ini adalah Malaysia Madani. Apakah yang anda faham tentang Malaysia Madani ini dan adakah anda bersetuju dengan pelaksanaan Malaysia Madani ini? Mengapa? Silakan. Okey. Untuk menjawab soalan, kita kena tahu yang mana Malaysia Madani adalah satu slogan yang telah diperkenalkan oleh Kerajaan Perpaduan hari ini. Okey, contoh sebelum ni waktu pemerintahan Datuk Seri Najib, dia telah pun membawa satu slogan iaitu Satu Malaysia. Dan yang kedua, waktu zaman Datuk Seri Ismail Sabri, Keluarga Malaysia. Dan hari ini apabila naiknya Kerajaan Perpaduan, kita boleh lihat satu lagi slogan yang baru iaitu Malaysia Madani. Yang mana Malaysia Madani ni adalah satu teras untuk pentadbiran negara kita untuk ke arah yang lebih baik dan untuk memperkasakan ekonomi, budaya dan berteraskan kepada 3 perkara iaitu nilai, etika dan akhlak yang kita pentingkan sangat tentang perpaduan dan juga sosial dalam negara kita. Okey, sepatutnya perkara ni perlu diambil tahu untuk semua pelajar dan untuk kita tahu apakah usaha kerajaan kita hari ini untuk memperkasakan semula negara kita. Jadi kita boleh tengok dalam dasar Malaysia Madani ni ada 6 tonggak utama iaitu pertama kemampanan, kedua kesejahteraan, ketiga daya cipta, keempat hormat, kelima keyakinan dan yang keenam ihsan. Yang mana menunjukkan bagaimana hari ini kita ingin mencapai perkara-perkara ini dengan kita laksanakan dasar kerajaan iaitu Malaysia Madani. Dan kita boleh lihat bagaimana Malaysia Madani ini diperkukuhkan daripada 8 keperluan iaitu yang pertama ekonomi, kewangan, perundangan, pendidikan, kemasyarakatan, budaya, bandar dan luar bandar. Jadi kita boleh tengok macam mana dasar Malaysia Madani ni menyeliputi semua aspek yang berlaku dalam negara kita. Macam mana hari ni selepas berlakunya COVID-19, kita boleh lihat ekonomi kita semakin menurun dan ekonomi global dalam keadaan tidak stabil, tapi kita boleh lihat bagaimana Malaysia Madani ini adalah salah satu usaha untuk kita memperkasakan semula kita punya ekonomi, sosial dan politik dalam negara kita.
Okey. Soalan yang kedua tadi, adakah kami bersetuju dengan dasar ini? Kami sangat bersetuju. Sebab apa? Yang pertama, perkara ini kita boleh lihat dengan cukup jelas dan senang difaham. Sebab perkara-perkara ini sangat jelas untuk kita menyeliputi semua aspek masyarakat yang mana kita ingin hapus membasmi kemiskinan, memperstrukturkan semula ekonomi, bagaimana usaha kerajaan untuk memperbaiki semula negara kita. Jadi sebagai seorang rakyat negara Malaysia, kita perlu untuk sokong dengan baiklah usaha-usaha kerajaan hari ini untuk kita majukan negara kita sendiri. Okey, itu je. Okey, baik. Terima kasih kepada saudari Nisa Sofia atas olahan yang sangat menarik sebentar tadi. Okey, baik. Kita bergerak kepada ahli panel yang ketiga, iaitu Nur Khadijah. Okey, baik. Soalan yang akan ditujukan ialah berkaitan tentang isu 3R. Okey, baik. Kini, Malaysia sudah 66 tahun merdeka. Namun, isu 3R iaitu Royal Sentiment Istana, Religion, Sentimen Agama, Racist, Sentimen Perkauman masih lagi timbul terutama semasa kempen PRU baru-baru ini. Hinggakan Sultan Selangor murka dengan gelagat politikus. Sepatutnya, kini setelah 66 tahun merdeka, kita tidak lagi mempermainkan isu ini. Jadi, sebagai seorang murid, mengapakah isu ini masih lagi wujud dan apakah cadangan bagi mengatasi isu ini? Baik, silakan. Okay, baik. Terima kasih moderator. Apa yang saya faham, kenapa masih timbul isu 3R iaitu religion, sentimen agama, royalty, sentimen istana, dan racist iaitu sentimen perkauman. Okey. Apa yang anda faham ialah kenapa masih timbul perkara ini sebab mereka nak menarik perhatian pihak-pihak tertentu supaya mendapat sokongan majoriti, terutama pada tempat yang dihuni oleh majoriti suatu kaum, contohnya kaum Melayu. Dengan membuat pertuduhan dan memburukkan nama golongan yang minoriti. Okay. Allah telah menyatakan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 iaitu, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu berkenalan dan beramal mesra antara satu sama lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Okey, apa yang kita boleh lihat dalam surah Al-Hujurat ayat 13 ni adalah Allah mengajak kita supaya mengenali bangsa-bangsa lain dan
menghormati budaya masing-masing. Dan takwa ni bukan terletak pada keturunan atau bangsa dia. Okey. Kita sebagai orang Islam, kita hendaklah mengikut ajaran Islam yang dah tertulis dalam kitab suci Al-Quran dan tidak mudah terpengaruh dengan sentimen kaum yang dimainkan oleh beberapa pihak tu. Okey. Cadangan Anna, kita boleh ambil iktibar daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Rasulullah waktu mengasaskan kerajaan Madinah, di mana waktu tu terdapat pelbagai kaum tapi masih berpegang kepada perlembagaan dan perundangan yang sama. Waktu zaman dahulu pun Rasulullah sendiri dah pernah buat perlembagaan dan perundangan yang sama, tak kira kaum dan bangsa, dan orang dan rakyat waktu tu pun ikut je. Dia tak ada agama ni taklah berpegang pada suatu kaum je. Dan kita masih menghormati budaya masing-masing. Okey. Itu saja daripada Anda. Okey, baik. Terima kasih kepada saudari Nur Khadijah. Jadi, selesai pusingan kedua. Baiklah. Kita akan bergerak kepada pusingan yang ketiga, iaitu yang paling dinanti-nantikan ialah daripada soalan daripada penonton sendiri. Okey, baik. Okey. Soalan yang ditujukan daripada penonton iaitu Haris Irfan ialah bagaimanakah Malaysia Madani dapat mengekalkan perpaduan rakyat Malaysia? Okey, baik. Anda berjemput saudara Muhammad Hafizul Adib untuk menjawab persoalan berikut. Terima kasih moderator. Terima kasih juga kepada saudara Haris Irfan atas soalan yang diberikan. Alright. Okey, baik. Soalan yang diberikan adalah adakah Malaysia Madani pada hari ini mampu mengekalkan perpaduan rakyat? Okey, menurut Ana, Malaysia Madani pada hari ini bukan sahaja mampu mengekalkan perpaduan rakyat, malah menguatkan perpaduan rakyat. Okey, kenapa Ana kata macam tu? Okey, dekat sini Ana nampak banyak usaha yang dibawa oleh Malaysia Madani. Okey, antara usahanya adalah salah satu yang kita nampak sampai sekarang kita nampak iaitu menu rahmah. Jadi apakah menu rahmah? Ramai di antara kita yang tahu menu rahmah ni adalah menawarkan set menu lengkap RM5 sahaja. Jadi dekat menu rahmah ni dia dapat yang kita nampak ramai setiap orang dapat merasakan apa yang orang lain rasa. Contohnya macam menu chicken chop hanya berharga RM5. Okey, itu usaha yang pertama lah. Okey, untuk usaha yang seterusnya, apa yang dibawa oleh Malaysia Madani pada hari ini ialah pengajuan program Harmoni pada 18 Februari yang dibawa oleh KPN, iaitu Kementerian Perpaduan Negara. Bagi siapa yang tak tahu lagi, dalam KPN ni, Kementerian Perpaduan Negara ni dibawa menteri dia adalah Datuk Aaron Agon Dagang. Seterusnya Kementerian Perpaduan Negara ni dia bawa program selain daripada program Harmoni, dibawa program Kembara Perpaduan Malaysia Madani yang menjadi salah satu inisiatif sebagai perpaduan negara dengan bertemakan Malaysia Madani dalam pelbagai kaum. Program ni dilaksanakan melalui 3 kluster, iaitu yang pertama semarak kenegaraan, semarak perpaduan dan program komuniti rahmah. Adakah itu menjawab soalan?
Okey, Ana kira itu menjawab soalan. Okey, terima kasih. Okey, baik. Terima kasih kepada ahli panel yang pertama sebentar tadi. Okey, baik. Soalan penonton yang kedua. Okey, daripada penonton kita daripada Facebook, iaitu soalannya berbunyi, kenapa kita perlu untuk memperjuangkan kemerdekaan? Okey, baik. Ana menjemput saudari Nisa Sofia untuk menjawab soalan sebentar tadi. Okay, kami cuba untuk memberi jawapan yang sebaik mungkin. Kenapa hari ini kita perlu memperjuangkan kemerdekaan, dan perkara yang berlega-lega dalam pemikiran kami adalah, adakah hari ini kita tak nak pertahankan kemerdekaan dan tak nak bagi anak cucu cicit kita hari ini tak rasa kesejahteraan negara kita hari ini. Jadi, sebagai seorang warga negara Malaysia, pentingnya untuk kita jaga kemerdekaan ni dan kita mempertahankan kemerdekaan ni untuk kita bagi generasi baru yang akan datang dapat juga merasai keamanan dan juga perpaduan dalam negara kita. Dan kemerdekaan ni bukan hanya menjadi satu simbolik semata-mata, tapi kita boleh dengan kita menjadikan sokongan kepada usaha-usaha kerajaan hari ini untuk mempertahankan kemerdekaan dalam negara kita dan um, dan juga memajukan negara kita pada hari ini. Dan perkara ni boleh dirasai sehingga anak cucu cicit kita yang dan untuk merasai kemerdekaan yang akan datang juga. Okey, itu je. Okey, baik. Terima kasih kepada saudari Nisa Sofia. Okey, kita teruskan kepada soalan penonton yang ketiga. Okey, daripada penonton Facebook Nur AJ, bagaimana perpaduan mampu untuk menjamin kesejahteraan rakyat? Okey, Ana menjemput saudari Nur Khadijah untuk menjawab soalan tersebut. Okey. Bagi Ana, perpaduan mampu menjamin kesejahteraan rakyat adalah dengan berkurangnya perselisihan ataupun perbelahan yang berlaku akibat yang akibat perkauman dengan mengenali dan menghormati budaya dan agama lain. Oleh itu budaya dan agama lain macam kaum lain akan lebih selesa dan selamat apabila bergaul dengan bersosial dengan kita. Yang kedua, rakyat boleh menumpukan perhatian kepada peningkatan ekonomi dan pembangunan negara dengan tiadanya perbelahan dan kesejahteraan sosial akibat tiada lagi penindasan kepada kaum-kaum tertentu dan tiada dan tiada rasa selamat lah, rasa selamat tiada ancaman.
Okey, baik. Mungkin soalan yang terakhir daripada penonton. Okey. Daripada Anis Insyirah. Apakah pentingnya 3R hingga pihak kerajaan menekankan sangat semasa PRN baru-baru ini? Adakah boleh menggugat kemerdekaan negara? Okey, Ana menjemput Nisa Sofia untuk menjawab pertanyaan tersebut. Okey, untuk menjawab soalan sebentar tadi, macam dua panel kita sebentar tadi telah bercakap yang 3R ni adalah royal, religion and race. Yang mana perkara ni adalah perkara yang akan berlaku dalam negara kita apabila rakyat tak ada rasa hormat kepada golongan raja, golongan agama lain dan juga dan kaum lain. Jadi perkara ini sangat ditekankan oleh kerajaan untuk kita menjaga perpaduan dan kita tak nak berlakunya perkara yang sama kita tak nak berlakunya perkara yang sama iaitu perbalahan antara kaum yang telah pun berlaku dalam sejarah kita pada 13 Mei kan. Jadi perkara tu kita perlu untuk tekankan dan apabila biasalah dalam pilihan raya ni kita boleh cakap macam-macam sehingga kan kadang tu kita tak berfikir dahulu sebelum kita kata kan. Dan kita boleh lihat dalam ketika waktu PRN tu ada segelintir yang tidak hormat kepada golongan sultan dan sebagainya, itu telah pun menggugat kedudukan sultan. Kalau dulu kita boleh tengok kalau kita tak ikut perintah sultan dan sebagainya atau kata kat sultan, kita akan mendapat tulah, betul kan? Jadi perkara tu bila kita tak tekankan, kita boleh macam bila kita tak puas hati, kita boleh terus cakap. Jadi disebabkan tu, waktu PRN yang lepas, kita boleh lihat kerajaan hari ini ingin tekankan untuk kita menjaga 3 perkara, iaitu dari dari golongan istana dan perkauman dan juga agama untuk kita menjaga perpaduan dalam negara kita. Jadi dengan 3R ni kita boleh usahakan untuk kita lebih menghormati dan lebih faham apa yang kita perlu lakukan untuk kita menjaga tiga perkara ini. Semoga benda tu menjawablah soalan yang ditanya oleh saudari Anis Insyirah sebentar tadi. Okey, baik. Terima kasih kepada saudari Nisa Sofia. Ana rasa setakat situ saja forum kemerdekaan kita pada malam ini. Jadi Ana nak berterima kasih kepada semua penonton yang masuk ke dalam live Facebook untuk melihat forum kemerdekaan anjuran BHSMAI pada malam ini. Okay, tak lupa juga ada nak terima kasih kepada ahli panel yang bertugas lumus mencari jawapan untuk soalan. Okey, saya rasa itu saja forum kemerdekaan pada malam ini. Okey, terima kasih semua. Terima kasih kepada para penonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.